بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal halsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi. Yang saya hormati Datuk Bandar Johor Bahru Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman yang berusaha, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru Haji Miswan bin Yunus yang berusaha, Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazatul Syimah binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, Warga Kota dan khususnya kepada seluruh penuntut ilmu program Jom Mengaji kita daripada ruangan Webex dan juga Facebook rasmi Majlis Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan pada malam ini dapat kita bertemu kembali dalam program mingguan kita. Walaupun saya kira semua dah bercuti, bertolak balik ke kampung, bertolak ke rumah sanak saudara, alhamdulillah diberikan kelapangan untuk sama-sama kita istiqamah dalam kelas Jom Ngaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan dan memberikan kita kefahaman, khususnya dalam kita nak memperbaiki dan memperelokkan bacaan Al-Quran kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi pada malam ini Ustaz akan sambung insya-Allah mengenai martabat gunah pada ayat 26 hingga 30 daripada surah Al-Mulk. Mudah-mudahan dapat kita kekal sehingga ke akhir program insya-Allah. Dengan itu, tanpa membuang masa, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radhi bagi meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Syukran Ustaz Aiman. Wahayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berusaha Setiausaha Haji Miswan bin Yunus, yang berusaha Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Syimah binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan para penuntut ilmu, warga kota yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa tasyakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan kelas kita pada malam ini. Kita terus dengan masih lagi Suratul Mulk ayat 26 hingga 30. Jadi saya minta rakan-rakan buka Al-Quran. Sebab saya terangkan dulu, saya tunjukkan dulu sebab kita dah pernah membincangkan tentang martabat gunah sebelum ni pada ayat-ayat yang lain, pada ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi ayat 26 hingga 30 ni saya tunjukkan saja pergerakan bagaimana kita nak menyempurnakan gunah tu di rongga hidung. Okey, sila buka Al-Quran pada Suratul Mulk ayat 26 hingga 30. Okey, sila buka dulu. Okey, ayat 26. Ayat 26
lihat di situ gunnah pada kalimah. Tengok saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tu. Innama ini gunnah. Lihat catatan masing-masing ya. Lihat catatan masing-masing yang sebelum ni. Gunnah bagi nun yang bersabdu tu dia menggunakan keseluruhan rongga hidung. Penuh di rongga hidung. Suara semua di hidung. Penuhkan di rongga hidung dan tekan di hidung tu berapa lama? Kadar 2 harakat. Dua harakat. Innamal ilmu. Yang saya baca sekali lagi. Qul innamal ilmu. Cuba baca semua. Okay, itu dengung yang pertama penuh hidung, rongga hidung namanya musyaddadah. Dengung yang kedua, nun mati bertemu dal tu. Itu dengung yang duduk di bahagian hujung hidung. Bahagian hujung hidung. Dengar saya baca. Ai keluar kat mulut dulu, lepas tu baru naik hidung. Ni perjalanan makhraj lah. Dia naik daripada bawah. Ai, mulut. Hidung 2 harakat dengung. Ai, saya baca lambat tu. Bagi nampak tengok mulut saya. Dallahi. Cuba baca. Kemudian sambungan dia. Wa in. Ni nun bersabdu penuhkan hidung 2 harakat. Wa in. 2 harakat. Innama. Cuba baca. Kemudian ana nadhiru. Okey, lepas uru baru masuk hidung penuh. Dia ada mim bersabdu musyaddadah. Penuhkan hidung 2 harakat. Ana nadhiru. Ada 2 dengung situ. Satu tanwin bertemu mim itu penuh kat hidung. Idgham ma'al gunnah kamil penuh kat hidung. Penuh dengung dia musyaddadah penuh. Ana nadhirum. Tu nun mati. Bin. Tekan kat hidung. Sila baca. Okay. Kemudian ayat ke-27. Semua lihat ayat 27. Ada mim sabdu situ. Fala. Pasla ada mim. Mim bersabdu tu penuh ke hidung juga 2 harakat dengung. Falam. Cuba baca. Kemudian ra'ahu zulfata. Lepas ta dengung di hidung 2 harakat. Zulfata. Zulfata. Dengung di tengah hidung, Zulfata. Dia ada 2 tu. Satu ta, kemudian jalankan ke tengah hidung. Tansiat. Okay. Zulfatansiat. Cuba baca. Dan lagi gunnah seterusnya. Alladzina kafaru wa qila hadha alladhi. Okey, lepas tu ku dulu mulut, ku baru nak hidung. Ku 2 harakat. Ku tu
bihi. Ada dua dengung. Kuntum bihi tad'un. Tiga. Tiga gunnah di hidung. Satu, dua harkat, setengah harkat. Kuntum bihi tad'un. Sila baca. Kemudian ayat ke 28. Qul ara'aytum. Itu satu mim mati. Cuba baca. Ara'aytum. Dua bunyi. Kemudian sambungan dia tu dia bergerak dia ni perjalanan dia. Cuba baca. Kemudian mulut turun ke bawah. Ahlakani Allahu. Jalan makhraj ya. Okey, ambil in. Ahlakani Allahu tak ada dengung. Ambil sambungan dia lepas itu. Wa ma dengung dua harkat hidung. Wa ma ma'iyya. Cuba baca. Wa man ma'iyya. Wa ma dulu baru naik hidung. Wa ma ma'iyya. Cuba baca. Wa man ma'iyya. Aw rahimana. Cuba. Aw rahimana. Dan dengar aku baca. Fama. Depan ma baru masuk hidung. Fama. Ini perjalanan makhraj ya. Ma baru naik hidung. Fama yujirul kafirina. Cuba baca. Faman yujirul kafirina. Kemudian sambungan. Mi mulut baru tekan baru naik ke hidung. Min azabin ali. Tiga tempat dengung. Min azabin ali. Cuba baca. Min azabin alim. Ayat 29. Qul huwarrahmanu amanna bih. Cuba baca. Qul huwarrahmanu amanna bih. Bibir dulu. Amanna bih. Cuba baca. Amanna bih. Wa alaihi tawakkalna. Cuba baca. Wa alaihi tawakkalna. Okay. Sambungan. Fasata'lamuna man. Baca. Fasata'lamuna man. Dua bunyi, dua jalankan dia. Bibir ma tekan kat hidung. Guna kat hidung. Man. Dan
هو في ضلال Aduh dengar tu. Dhalalim bin. Cuba baca. ضلال في ضلال مبين. Okey, ayat ke-30. Saya baca. Qul ara'aytum. Sampai situ dulu. قل أرأيتم Okey. In, tu naik hidung. I mulut dulu. In asbaha. Cuba baca. إن أصبح Ma ma'ukum. Cuba baca. ماؤكم Eh. Ghauran faman. Banyak ni dengar ni. Dengar baca. Ghauran faman ya'tikum. Cuba baca. غور فمن يعطيكم يأتيكم Fama ma mulut. Fama ya'tikum. Ni mati tu ba. Ya'tikum bima'im ma'in. Cuba. فمن يأتيكم بماء ماء معين Okey. Dia memang susah lah sebab kita dah biasa baca yang salah sebelum ni, yang salah. Tapi hari ni ikut saya baca Sekarang saya baca lambat-lambat Dengar. Saya baca selain daripada gunnah tu, perjalanan makhraj tu daripada huruf pertama ke huruf kedua dan seterusnya tu kena ikutlah. Yang tu yang susah sikit lah. Gunnah dia 5 martabat yang sempurna di hidung, mudghamah, musyaddadah sebahagian hidung, mudghamah sedikit bahagian hidung, hujung tengah terpangkal itu mukhfah. Kemudian masuk sifat saja gunnah ni ke hidung itu namanya mudharah, dan yang kelima yang berbaris mim atau nun yang berbaris gunnah yang sedikit saja di hidung Okey, dengan saya baca sekali lagi ayat 26. Dengar Qul innamal ilmu indallahu wa in di bawah. Yang saya baca sekali. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Panjang sangat. Kalau panjang sangat saya pendek sikit. Qul innamal ilmu indallah. Cuba baca. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
Baca. إنما أنا نذير نذير Ayat 27. فلما رأوا الفتى سيئت. Cuba baca. فلما رأوا الفتى سيئت سيئت وجوه الذين كفروا. Baca. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Sambungannya. قل أرأيتم إن أهلكني الله. Coba baca. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Dibaca. فمن يجير الكافرين من عذاب عليم. أليم. Okey, sambungan dia ayat 29. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. Cuba baca. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. Sambungan. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. Okey, sambungan dia. فمن
يأتيكم بماء معين. Cuba baca. فمن يأتيكم بماء معين. Tu dia. Tak apa kalau rasa susah sebab kita belajar hari ni baru dapat diperbetulkan perjalanan makhraj sekali. Dan juga gunnah, tak apa pelan-pelan Belajar ni bukan boleh 1 hari 2 hari baru boleh kita mantap bacaan ambil masa Okey, sekarang siapa yang nak cuba baca ayat 26 hingga 30, kita fokus kepada gunnah saja Kita fokus kepada gunnah untuk hari ni. Insya-Allah jangan risau. Gunnah saja ayat 26 hingga 30 Ayat 26 hingga 30. InsyaAllah. 26, 30. Okey, silakan. Adik cuba. Ada yang nak cuba baca? Kalau ada baca ataupun nak tanya soalan boleh. Tak ada masalah. 26, 30. Cuba Ustaz. Okey, silakan. Gunnah saja. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallah. Indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Walamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwalrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamun man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Okey, bagus. Sadaqallahul azim.
Okey, dengung tu dah ada lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, bagus Tania terbacaan. Siapa lagi nak cuba baca? Saya cuba Ustaz. Oh, terbaik Haji. Haji baca semangat sikit dengar ni. Sila Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يهير الكافرين من عذاب عليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصحبها معكم غورا فمن يأتكم بماء معين. صدق الله العظيم. Mengah juga Haji Mengah juga tu. Mengalah. Ya, tak apa Ji, pelan-pelan Ji, pelan-pelan. Yalah, saya pun minta maaf pasal lambat masuk ni. Tak apa Ji. Haji masuk tu pun alhamdulillah Haji. Syukur kita. Yalah. Semangat sikit Ji, Haji ada semangat sikit. Orang kata Terima kasih Ustaz geng-geng. kerana bagi peluang baca. Alhamdulillah boleh Ji. Kita belajar santai-santai Ji. Yalah. Belajar ni dia tak boleh nak kena dapat semua kan. Dia Yalah. kita yang mana kita mampu kita buat baca ikut kemampuan. Yalah, alon-alon lah. Alon-alon Ji. Alon-alon. Tak apa, pelan-pelan. Dia kadang nafas agak semput sikit je Nafas semput sikit. Pasal Haji, saya ada sentuh tak pembelajaran pernafasan ni? Teknik pernafasan dan suara ada sentuh tak? Saya lupa dah untuk kelas ni. Ya. Pernah Haji dengar saya ngajar bab suara? Belum. Tak ada. Itulah, saya bila Haji baca tu saya rasa bersalah kalau saya tak ajar. Sebab itu penting tu, suara tu. Saya pasal Haji baca tadi nampak semput tu, kena sentuh sikit jugalah ni. Saya rasa ni, kena sentuh jugalah suara. Saya cerita ringkas lah Tapi kena Haji buat kat rumah lah pelan-pelan. Siapa yang belum belajar suara, kita sebenarnya baca Quran ni kena belajar kelas vokal je. Kelas vokal. Dia belajar kelas vokal ni, kenapa kena belajar kelas vokal? Sebab suara ni dia kalau ikutkan sebelum belajar tajwid, kita kena betulkan suara dulu. Betulkan pernafasan dulu je. Itu dia punya asas dia. Ni asas baca Quran ni dia kena susunan dia. Pertama kena tahsinus saut. Kena perelokkan suara baca Quran ni. Tahsinus saut ni maknanya fokus pada suara baca Quran. Suara baca Quran ni dia adalah gabungan. Suara baca Quran adalah gabungan suara hidung dengan mulut. Dia tak sama macam saya bercakap ni Ji. Kalau saya guna suara mulut macam Haji baca tadi untuk pengetahuan Haji lah. Haji baca tadi, Haji guna suara mulut macam bercakap. Jadi kalau suara mulut ni Ji, suaranya berat. Macam saya baca ni kan. Berat ni Ji. Suara ni berat ni. Falamma ra'awhu zulfatan si'at. Letih Ji. Saya tak biasa guna suara tu. Memang letih. Berat. Suaranya berat.
dan nak sebut huruf dia sukar, dia agak sukar sebab apa? Dia berat. Suara dia berat. Jadi kalau Haji gabung suara mulut dengan hidung, ni saya beritahu dululah, belum ajar lagi ni. Kalau gabung mulut dengan hidung, suara dia ringan. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Nampak? Ringan je baca. Dia akan jadi ringan dan tak mudah semputlah sebab ringan. Ringan ni Dia bagusnya gabung dia kalau ringan ni. Saya kalau saya mengajar suara ni, penghujung dia kita akan test. Dah berlatih, dah ajar semua ni kan. Daripada nombor 1 ni. Nombor 1, nombor 2. Allah. Nombor 2, nombor 3, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lepas nombor 5, nombor 6 kita test terus. Baca ayat Quran terus. Berapa panjang nafas kita. Tapi suara kena betulkan dulu. Dah betul suara, tarik nafas. Tahan, guna suara gabungan mulut dan hidung tadi. Tarik nafas. Tahan. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم. Sampai situ je mampu. Kalau betul-betul kita tarik nafas je, nafas panjang je, panjang. Saya dekat 4 baris saya baca. Saya tu baca dia dan ringan. Tapi Haji baca tadi tak sampai 1 baris kan? Tak sampai 1 baris dia dah tak cukup nafas, Haji ambil nafas balik kan? Betul tak? Dia punca asasnya apa tau? Ni dia. Puncanya Haji punya pernafasan tak betul lagi. Dia sebelum belajar suara kena belajar pernafasan dulu je. Pernafasan ni terbagi kepada 3. Pertama, pernafasan bahu. Bila tarik nafas bahu ternaik. Ini pernafasan yang salah. Kedua, pernafasan dada. Bila tarik nafas dada meninggi pun salah. Yang ketiga ialah diafragma. Pernafasan diafragma ni adalah pernafasan yang menggunakan curve. Apa bentuk diafragma ni? Apa bentuk dia? Bentuk dia ni. Ini bentuk yang melengkung ni namanya diafragma. Diafragma adalah pembahagi antara paru-paru dengan perut. Bila paru-paru kita bernafas, nampak ni paru-paru kita bila kita tarik nafas dengan betul, paru-paru ni akan masuk penuh tau. Nafas dia akan penuh dalam paru-paru dan paru-paru akan mengembang. Dia akan mengembang ni. Paru-paru ni dia boleh mengembang. Bila nafas masuk dalam dia akan mengembang sampai atas sampai bawah. Dia akan menekan ke bawah. Bila ditekan ke bawah, bentuk diafragma ni yang bentuk curve ni, dia akan menekan ke bawah. Dia bentuk dia melengkung. Bila ditekan, dia akan jadi lurus dan menekan ke atas perut. Perut akan kembung. Itu sebab disebut pernafasan diafragma. Sebab saya ambil kursus ni dengan Yayasan Warisan Johor oleh guru vokal dia Haji Jaafar. Haji Jaafar ni adalah guru vokal untuk penyanyi-penyanyi di Yayasan Warisan Johor. Mereka buat kursus peringkat negeri untuk Qori dan Qoriah Negeri Johor. Jadi saya belajar ni dengan beliau lah ni. Belajar ilmu ni lah. Ilmu yang macam ni, yang ikut turutan ni. Pernafasan ni. Okay. Jadi, saya beritahu saya ringkas sajalah. Punca nafas Haji punya suara tu pendek. Pertama, pernafasan belum tepat lah. Ini kita kena buat satu kelas khas belajar vokal. Suara untuk baca Quran. Pertama, betulkan pernafasan. Dapatkan pernafasan diafragma ni. Bila dah betul pernafasan, dah nafas sudah panjang, dah suara pun panjang, baru kita gabung dengan hidung ni. Gabung mulut dengan hidung. Suara mulut dengan hidung ni, fungsi dia nak bagi suara tu, okey ni untuk maklumat semua sekali Apa kepentingan suara gabungan mulut dengan hidung ni? Dalam istilah baca Quran, suara baca Quran ialah namanya suara ke arah khayshum, iaitu suara yang menggunakan fungsi hidung. Suara yang ke arah hidung, ke arah, bukan penuh ke hidung nanti sengau, ke arah hidung. Apa fungsi dia? Okay, dengar baik-baik Suara mulut ni yang 60% ni, mulut ni kalau kita guna 100% mulut, macam Haji baca tadi lah 100%.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara akan jadi macam tu. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Suaranya berat, kuat, garau, lantang. Itu kelebihan suara mulut lah. Tapi suara mulut ni berat. Kalau kita bawa dia, suara dia berat. Dia tak ringan. Kemudian suara tu dia meletihkan kita baca Quran, menyebabkan nafas pendek dan boleh menyebabkan sumbang. Sengau, sumbang. Sumbang bacaan kita sebab dia tak susah nak dikawal. Apa kelebihan suara hidung? Suara hidung lembut, tinggi, manis, lemak, bergema dan merdu, kemudian nyaring. Itu hidung. Tapi kelemahan suara hidung apa dia? Suara dia tak kuat sangat. Lemah, tak kuat dan dia tidak lantang. Itu sebab hidung tu kena gabunglah dengan mulut. Bila gabung dengan mulut, baru suara tu akan jadi tinggi. Dia boleh tinggi, lembut. Tinggi tapi lembut. Tinggi dan lantang tapi lembut. Lagi apa? Yang ketiga. Kuat. Suara tu kuat tapi lembut dan terkawal. Lagi manis dan bergema. Manis dan bergema. Itu kelebihan suara gabungan ini. So kena gabung je. Tengok saya gabungkan ya. Kalau menyanyi pun sedap, dia akan orang penyanyi tu dia gabung lah. Yang menyanyi pun kena guna suara macam ni juga, tapi kita fokus baca Quran. Untuk baca Quran memang gabung mulut dengan hidung. Bila gabung mulut dengan hidung, barulah suara tu boleh tinggi dan dia lembut dan terkawal. Tinggi dan terkawal. Contohlah kalau yang tinggi ni kalau kita azan kan, biasa kita bila azan tu tinggi, suara tinggi tu dia ambil suara jawab lah. Mana lingkungan suara ni untuk baca Quran dibagi empat. Kalau koror, suara rendah. Rendah tapi masih lembut dan lembut lah. Rendah, walaupun rendah tapi mesti lembut. Dan bergema. Dengar saya baca ni koror suara rendah, lingkungan dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak rendah tapi ada bergema suara tu dan ada kelembutan. Itu suara gabungan mulut dan hidung. Nawa, suara nawa. Nawa adalah suara tekak. Lingkungan tekak ni, lingkungan saya bercakap ni. Tapi tak boleh baca guna suara bercakap. Suara bercakap lain. Dia mulut dia banyak. So, gabung. Nawa tapi gabung mulut dan hidung bunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kali je lembut begitu. Jawab. Tinggi lagi. Suara biasa azan lah. Azan. Dia gabung mulut juga. Gabung mulut dengan hidung juga. Tapi suaranya tinggi. Tapi lembut. Contoh. Ni malam ni untuk ngantuk ni kita main suara sikit lah. Sama dia menyanyi pun sedap. Apa lagi je? Kalau gabung baca Quran pun sedap. Nyanyi ambil nasyid lah. Jangan ambil lagu yang tu. Nasyid contohnya kan. Saya gabung mulut dengan hidung. Contoh kalau mulut. Saya nyanyi mulut kan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bunyi dia keras saja kan. Saya gabung dengan hidung Saya gabung dengan hidung ni. Dengar. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Okey je, boleh je? InsyaAllah. Itu kalau gabung itu nyanyi tu nasyid. Kalau baca Quran pun sama, azan pun sama. Kalau gabung dengan hidung, bunyi dia jadi lembut, tinggi tapi lembut. Contoh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kan jadi macam tu. Tinggi tu je. Itu namanya lingkungan jawab. Saya tak masuk jawab lagi. Tak masuk jawabah lagi. Saya masuk jawab. Itu tinggi tapi lembut. Suara dia tak kuat sangat. Dia terkawal. Okay? Itu contoh azan. Ataupun kalau nasyid,
Ni saya guna suara jawab ni. Jawab nasyid kalau jawab ni dia tinggi tapi lembut. Sumayya, gabung. Itu saya gabungkan mulut dengan hidung. Dah gabung. Sumayya, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Macam je boleh Ji? InsyaAllah. Itu bila gabung dengan hidung dia akan jadi begitulah. Taklah sedap sangat tapi nak tunjuk ada beza tak lembut tak yang tinggi tu. Lembut. Yang itu yang penting. Haji dengar lembut. Yang itu dia. Tapi benda ni kena belajar ni. Ni kena belajar. Suara tu saya baru guna jawab tau. Itu nama jawab. Belum jawabah lagi. Jawabah dia lagi tinggi. Kena carilah apa ayat Jawab. Quran ke yang tinggi. Tu jawab. Jawabah ni yang paling tinggi rongga otak. Saya tak nak contoh kat sini lah. Kalau contoh kena cari ayat ke apa. Apa ni. Kena cari ayat yang sesuai. Yang untuk jawabul jawab. Ayat yang sesuai. Jawabul jawab. Fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tu jawab. Tinggi tak Ji? Tinggi. Itu jawab. Tapi kuat sangat tak suaranya? Tak kuat sangat kan? Tak kuat. Dia tak kuat tapi tinggi. Sebab apa? Suaranya dikontrol. Sebab itu kelebihan suara jawabul jawab. Tapi kalau kita tak kawal, kita tak gabung dengan hidung, dia tak dapat suara tu. Tak dapat suara tu. Dia tinggi tapi suaranya masih tak menyakitkan telinga. Dia terkawal. Itu jawabul jawab atau jawab. Saya contohkan je. Satu contoh lah sikit kan. Lepas tu, tu suara. Jadi tak apa Ji. Yang kita jawabah ni tak nak belajar. Ini untuk itu susah. Jawabul jawab ataupun jawabun ni pun susah juga untuk azan dan sebagainya. Tapi kita yang belajar nawa ni Ji. Nawa ni dah memadai nawa ni. Jadi itu tingkat suara lah. Tapi yang penting ni tadi saya cakap apa? Haji kena belajar. Kita kena belajar sama-sama pernafasan bagi panjang tadi. Di pernafasan ni boleh tarik nafas. Lepas tu kita kena lepaskan nafas. Kontrol di celah gigi. Tarik nafas. Mesti diafragma lah. Dah betul lah dulu. Kena betulkan ni dulu. Sebelum nak pergi yang lain, kena betulkan ini dulu. Nombor 3 ni sampai betul dulu. Dah betul nombor 3 ni, baru kita pindah kepada langkah yang pertama ni. Dari step dia. Ini kita akan bincang lah. Cari satu masa nanti saya akan mungkin minggu depan ke kita belajar suara. Tapi ingatkan saya lah, takut lupa. Nanti saya catatkan kepada Ustaz Aiman nanti. Kita belajar suara. Dia belajar suara ni, dia tak boleh belajar suara terus. Kena betulkan dulu pernafasan. Dapatkan nombor 3 ni dulu. Dah settle masuk ni, nanti kita bincang satu-satu. Yang tadi saya contohkan saja. Kalau kita guna suara mulut, tekak akan sakit, semput. Macam Haji baca semput. Saya faham. Tapi saya tak boleh biar juga. Haji baca tadi, bila Haji susah baca, Haji akan buat banyak salah. Betul tak Haji? Itu sebab saya tak boleh tegur Haji baca tadi. Sebab bila dengar suara Haji, saya Allah, Haji susah nak menyebut. Nak sebut huruf pun susah Haji. Betul Haji? Nak sebut huruf pun susah Haji. Sebab huruf yang kita sebut, dia huruf yang disebut menggunakan suara ke arah hidung. Itu orang Arab kenapa suaranya senang menyebut huruf? Sebab suaranya dah ke arah khayshum, ke arah hidung. Pembahagian dia macam mana? 60% mulut, hidung 40%. Keluar secara serentak. Keluar. Dia kena serentak keluar. Dia kena serentak. Dan nak belajar suara ni kena ada guru. Guru yang dengar kita baca. Dia tak boleh lebih ke hidung, nanti sengau. Suara Haji kalau sengau, kalau terlebih hidung, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sengau kalau terlebih ke hidung, sengau. Tak boleh juga. Dia tak boleh lebih ke hidung. Dia kena kontrol. Dia kena ada kawalan suara tu. Contoh saya guna mulut. Sekejap, saya keluar balik ni.
Sekejap. Ni saya akan terang sebab bila dengar Haji baca ni satu yang tak boleh saya biarkan maknanya. Sekejap Sekejap. Saya masuk ni. Okey. Pesankan balik. Okey, tak apa. Okey. Ni saya tunjuk saja. Nanti kita akan belajarlah pelan-pelan. Ni mulut je. Dengar saya baca. Falamma ra'auhu zul. Saya betulkan suara. Saya nak tarik ni tangan saya ni, jari saya akan naik ke hidung sikit. Jangan lebih. Dia kena kalau lebih sengau sikit je. Sampai suara tu selesa. Kita dengar selesa, bunyi lembut dan tekak tak sakit. Dengar Dengar saya contoh kan. Mulut dulu keluar. Keras, memang keras. Mulut dulu lepas. Suara kena berlatih bagi lepas dulu. Parah ni ya, paras. Lepas tu dah tu stage tu. Lepas tu test baca. Allah dah cantik dah tu. Gabung mulut dengan hidung, gabung dan kontrol. Allah cari baru nyanyi ke, azan ke, baca Quran ke, setting dulu, suara setting dulu, tune suara tu. Allah dah okey. Okey, mula test. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah senang. Bila dah masuk tu tekat tak sakit dah. Suara ringan. Tak jadi. Next setting. Allahu akbar. Dah senang lagi. Setting dulu. Dah okey. Kunci. Tu baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini suara mulut je. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini mulut. Haji gabung dengan hidung. Kalau tak gabung tak jadi ni. Berat. Dia berat. Haji baca ni berat. Naik hidung. Asyhadu an la. Naik sikit hidung. Asyhadu an la. Keras kan? Asyhadu an la. Naik hidung. Asyhadu an la. Asyhadu an la. Nampak dia dah ringan. Masuk hidung sikit je dia akan ringan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ringan Haji. Tak apa Ji. Hari ni saya tunjuk je. Minggu depan insya-Allah kita belajar. Boleh je Boleh, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Banyak ilmu bagi malam ni. Tak apa Ji. Sebab nanti kalau tak bincang ni, orang tak dapat kefahaman tu. Suara memang kena belajar dulu. Memang kena belajar. Nanti Ji, tekak sakit je ni. Tekak sakit. Ya. Tekak sakit, suara Haji berat, tekak sakit. Lepas tu Haji akan putus, semput. Semput dia tak cukup nafas lah. Dia akan jadi macam tu. Jadi insya-Allah, jadi untuk manfaat semua sekali lah. Manfaat semua sekali. Apa yang saya terang ni, kita kena belajar pertama suara, tahsinus saut. Belajar suara baca Quran, bukan suara bercakap ni. Kenapa kena belajar? Sebab ini suara bercakap. Tak boleh baca Quran guna suara saya bercakap ni. Baca Quran kena gabung dengan hidung baru baca, baru tekak tak sakit bacaan ringan. Selagi tak jumpa suara ni,
tekak kita akan mula panas. Dia akan panas, dia akan perit dan dia akan menyebabkan hilang motivasi nak baca Quran. Itu yang paling menakutkan sekali. Jadi kena belajar. Saya dulu sama. Saya dulu penyanyi nasyid. Nyanyi tekak sakit. Tak ada siapa ajar saya tentang suara. Tapi kita suka bernasyid. Tekak sakit. Lepas tu belajar suara. Sejak saya belajar suara daripada guru vokal, baru tekak saya langsung tak sakit. Tak sakit lah. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Dan itu sebab ilmu ni saya kena kongsi. Ilmu ni Allah Ta'ala bagi. Semua harta adalah hak milik mutlak Allah. Semua jenis ilmu adalah hak milik mutlak Allah. Jadi kita kena sampaikan kepada orang, terutama dalam bab mengaji Quran. Orang nak baca Quran, ajar dia. Jadi insyaAllah minggu depan saya akan ajar. Saya harap semua, ajakkan kau ramai-ramai. Kita belajar vokal untuk Quran. Bukan vokal untuk menyanyi. Vokal untuk baca Quran. Baru kita seronok baca Quran. Haji, seronok. Nanti suara Haji pun jadi sedap ni. Suara Haji dapat sedap, rakan-rakan ambil suara akan jadi sedap. Sebab ini fakta. Suara sedap ni boleh dipelajari. Kalau Haji guna suara mulut macam saya, tengok saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus jadi tak sedap. Saya baca pun keras. Macam mana saya nak ajar orang? Saya gabung dengan hidung. Okay, kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Baru lembut je. Boleh je InsyaAllah. Boleh, insyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, terbaik je. Tak apa, pelan-pelan. Minggu depan je Minggu ni tak sempat. Minggu ni saya kena semak dulu bacaan, tengok mana yang kurang. Minggu depan kita cari jalan. Jadi mandakan Haji orang yang baca hari ni, Haji dah memberikan saya ingatan bahawa pembelajaran suara kita kena sentuh juga. Jadi minggu depan saya akan cuba je. Haji kalau ada lagi bagus. Minggu depan kita cuba panjangkan nafas kita. Kita betulkan dulu pernafasan dan panjangkan nafas. InsyaAllah. Lepas tu dah ringan. So, nafas dah panjang, kita betulkan ni. Gabungan mulut dengan hidung, kita betulkan. Nanti dia punya bunyi, tu dia je. Terbaik je. InsyaAllah. Okey InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Saya ingat sekadar tu dulu untuk malam ni. Tak apa. Kita dapat 2 wakil. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi atas ilmu dan juga bimbingan bacaan sebentar tadi. Mudah-mudahan dapat kita terus untuk kita mempelajari, membuat latihan dan mudah-mudahan Allah SWT permudahkan untuk kita terus membaca dengan elok bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Terus istiqamah dan sampaikan manfaat ini kepada yang lain. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkatan. Dan sehingga itu, sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.